Selamat pagi kepada Doktor Najwa. Saya Wong Yanjun. Nombor matrik saya ialah S722295. Hari ini saya ingin membentangkan fungsi-fungsi perlembagaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang dasar tertinggi dan undang-undang utama negara Malaysia. Dan semua undang-undang perlulah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk menjamin keabsahan peruntukan tersebut. Perlembagaan ini membentuk rangka pemerintahan dan menetapkan prinsip-prinsip asas untuk pemerintahan Malaysia. Perlembagaan merupakan asas rujukan bagi rakyat dalam memperoleh dan menjamin hak asasi sendiri seperti kebebasan bergerak, bercakap, berhimpun, berpersatuan, beragama, dan lain-lain kebebasan seperti termaktub dalam bahagian 2 perlembagaan. Salah satu fungsi utama Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah mengukuhkan perpaduan antara kaum. Umum sedia maklum, rakyat yang menetap di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Dengan wujudnya Perlembagaan Persekutuan Malaysia, hak dan kebebasan warga negara terjamin. Sebagai contoh, warga negara Malaysia berhak mendapat perlindungan yang sama rata daripada pihak berkuasa, seperti polis dan tentera, supaya keselamatan diri dan negara terjamin. Selain itu, setiap warga negara Malaysia berhak untuk menganuti agama masing-masing dan tidak diskriminasi yang akan timbul, sehingga menyentuh sentimen perkauman yang akan menggugat keamanan negara. Akhirnya, undang-undang bertulis ini mustahak dalam memastikan setiap ahli masyarakat menjaga tata tertib dan menghormati hak masing-masing dalam menjalani kehidupan di Malaysia. Seterusnya, fungsi lain Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan terus dapat dilaksanakan. Malaysia menerusi kerajaan persekutuan yang dibentuk adalah berlandaskan kepada sistem demokrasi berparlimen dan raja berparlimen. Rakyat berhak untuk memilih wakil masing-masing melalui pilihan raya. Parti yang mempunyai majoriti kerusi di parlimen akan membentuk kerajaan persekutuan dan menjalankan tugas-tugas eksekutif negara. Berdasarkan sistem raja berparlimen, yang di-Pertuan Agong akan dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk menjadi ketua negara dan mempunyai bidang kuasa seperti yang dikanunkan dalam Perlembagaan Malaysia. Sistem yang mempunyai tempoh masa iaitu sepanjang 5 tahun sepenggal adalah adil dalam memberi peluang kepada mereka yang berkuasa untuk memerintah dan mentadbir negara ke arah kemajuan yang lebih baik daripada sebelum ini. Kesannya, perdidikan atau pemusatan kuasa dalam pemerintahan dan pentadbiran negara dapat dielakkan serta rakyat boleh menentukan hala tuju politik negara. Akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan Malaysia berperanan dalam mengekalkan hak keistimewaan golongan Bumiputera iaitu orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan untuk mengelakkan persengketaan antar kaum. Dalam perkara 193 Perlembagaan Malaysia, golongan Bumiputera diberikan hak istimewa dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan awam, perniagaan dan kemudahan khas yang lain-lain. Misalnya, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia telah dianggap sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam sebagai agama rasmi kerajaan persekutuan. Walau bagaimanapun, kaum lain masih bebas untuk menganuti agama masing-masing dan bersifat hormat menghormati antara satu sama lain. Tambahan pula, kita mempunyai rukun negara di mana ketaatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan adalah rukun yang wajib dipatuhi oleh warga negara Malaysia. Oleh itu, golongan Bumiputera seharusnya
bersyukur dan menggunakan hak keistimewaan yang diperoleh dengan baik serta tidak menindas hak golongan lain. Sekiranya kita memberi nilai hormat kepada seseorang, kita akan mendapat semula penghormatan tanpa perlu meminta-minta. Secara menyeluruh, Perlembagaan Malaysia merupakan satu undang-undang bertulis yang memberikan pelbagai manfaat kepada rakyat, pemerintah dan pentadbiran negara. Setiap warga negara Malaysia perlu memahami dan memiliki pengetahuan tentang sejarah pembentukan negara ini dan mengambil iktibar daripadanya. Menurut pandangan saya, kerjasama dan perbuatan di kalangan semua pihak akan membawa kita ke arah yang lebih positif berbanding dengan bergerak secara berselisih. Seperti pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oleh itu, di manapun kita berpihak, kita perlu sedar bahawa tanah tempat kita berpijak dan langit yang kita junjung adalah pinjaman sementara daripada Tuhan. Walaupun tiada yang kekal selamanya, mencapai kemajuan sejagat harus menjadi keutamaan bagi masyarakat yang intelek. Sekian, terima kasih.